M Kuasa 3, MUIS, Mendaki dan Mesra. Tiga institusi utama masyarakat Melayu Islam Singapura berjalan serentak. Ia merupakan inisiatif menuju ke arah masyarakat gemilang. Sudah 5 tahun usaha ini dilaksanakan. Masih jauhkah lagi perjalanan ini? Dan apakah yang boleh diteladani oleh masyarakat minoriti Islam di seluruh dunia? Kami ajukan soalan ini kepada Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Encik Masagos Zulkifli. Baik, Encik Masagos, ini satu perjalanan panjang sebenarnya untuk menuju ke arah masyarakat gemilang. Di mana perjalanan panjang kita, di titik mana sekarang ini? Usaha untuk membina masyarakat gemilang sebenarnya bermula sejak kita menjadi negara merdeka. Kerana waktu itu sudah menjadi satu masyarakat yang minoriti menganut agama Islam yang kebanyakannya adalah orang Melayu. Dan juga kita hidup dalam negara yang jelas negara sekular, yang undang-undangnya tidak akan disesuaikan untuk keperluan orang Melayu Islam, tapi orang Melayu Islam diberikan suatu keistimewaan di mana ia juga dilindungi oleh perlembagaan negara. Umpamanya Akta AMLA itu membolehkan orang Islam waktu itu meneruskan undang-undang kekeluargaan di bawah naungan undang-undang syariah. Tetapi ia sekarang ini telah terus berkembang mewujudkan perlembagaan seperti MUIS, Mahkamah Syariah dan juga ROMM. Oleh itu saya boleh katakan mungkin dekad ini adalah dekad di mana kita boleh bangga bahawa masyarakat Melayu Islam selama ini telah membina model-model yang boleh dijadikan patunan oleh masyarakat minoriti Islam lain sebagai masyarakat gemilang. Tadi Encik Masagos mengatakan bahawa ini merupakan satu model bagi masyarakat minoriti lain di dunia untuk melihat bagaimana menghadapi tantangan ini dengan cara mereka sendiri sebagai masyarakat minoriti. Mungkin ada beberapa contoh yang Encik Masagos boleh kongsi. Apakah ciri-ciri kebersamaan yang ada yang dapat dikongsi dengan masyarakat minoriti lain? Satu adalah kepimpinan. Kepimpinan agama, kepimpinan masyarakat dan kepimpinan politik harus bekerjasama untuk memberikan confidence, keyakinan kepada masyarakat minoriti bahawa mereka adalah satu daripada fabrik masyarakat yang dirangkul oleh negara dan diberikan apa saja yang diperlukan saksama dengan masyarakat lain demi keperluan mereka. Ini yang berlaku di Singapura, tapi tidak semestinya berlaku di negara lain. Kedua, kita harus juga terus dalam arus utama negara, bukan hidup terpencil sebagai masyarakat tersendiri. Apakah ia di masjid ataupun di kampung-kampung sendiri yang di negara-negara lain dibiarkan untuk menjadi ghetto seperti di UK dan sebagainya. Sebab itulah di Singapura ini apabila pemimpin masyarakat datang ke sini, mereka hairan bagaimana kita dapat bekerjasama dengan masyarakat lain, duduk semeja di hawker center, di pejabat, tidak merasakan bahawa kita beza walaupun memang kita berbeza dari segi agama dan bangsa dan bahasa. Inilah satu yang kita telah dapat wujudkan kerana kepimpinan agama, kepimpinan masyarakat dan kepimpinan politik bekerjasama untuk menguatkan lagi hubungan antara bangsa, kaum dan tidak mengambilnya secara lewat. Bagaimana anda ingin melihat bahawa struktur ini terus diperkuat dan dilanjutkan untuk beberapa masa akan datang? Kerana seperti yang saya katakan tadi dan anda sendiri katakan bahawa ini perjalanan panjang yang bermula sejak negara ini merdeka. M Kuasa 3 ini diwujudkan untuk mencapai 3 matlamat yang saya fikirkan sangat penting. Pertama sekali yang disebut last mile delivery. Kerana pemerintah banyak sekali program-program dan bantuan-bantuan dan peningkatan yang dapat diberikan oleh kepada semua. Tapi sayangnya masyarakat kita banyak tidak tahu apakah itu dari segi kesihatan, pekerjaan dan sebagainya. Kedua, kita juga lihat
dari segmen masyarakat kita yang sekarang ini kebanyakannya sudah berpendidikan. Mereka adalah karyawan yang mempunyai ide-ide sendiri dan tidak semestinya mahu untuk bersama dengan gabungan-gabungan yang tradisional seperti MMO dan sebagainya ataupun di masjid. Ketiga, kita juga tahu bahawa kita perlu memberikan tempat-tempat ataupun peluang-peluang bagi mereka yang mungkin ada kepentingan ataupun interest yang berbeza daripada yang ada zaman-zaman silam. Sebab itulah MTQ Kuasa Tiga itu diwujudkan, satu gabungan antara Mendaki, MUIS dan Mesra untuk memberikan wadah untuk hal-hal keagamaan, hal-hal kemahiran dan hal-hal kewarganegaraan sebab digabungkan. Tapi yang lebih penting adalah kita juga dapat menggembling tenaga-tenaga tersebut untuk menangani masalah-masalah yang fundamental dalam masyarakat kita. Jadi saya fikir dengan ada gabungan yang baru, yang segar, ini memberikan kita peluang lebih baik untuk menyampaikan program-program yang dan inisiatif pemerintah kepada masyarakat langsung dari pintu ke pintu. Baik, akhir sekali respon anda bagi mereka yang mengatakan bahawa ini merupakan projek politik, ini merupakan projek pemerintah dan bukan projek masyarakat dan untuk masyarakat. Ada yang mengatakan bahawa pemerintah itu sebenarnya adalah apa yang kita melakukan bersama. Jadi pemerintah itu hanya mengaturkan apa yang kita harus melakukan bersama kerana melakukannya bersendirian tidak akan menyatakan impak yang kita mahukan. Jadi akhirnya kita harus melihat bukan siapa yang melakukan, tapi juga apa sebenarnya objektif dan kesan dan impak yang kita mahu. Dan kalau kita lihat ini semua akan datang manfaatnya kepada masyarakat kita untuk menangani masalah-masalah sekarang dan juga mengelak daripada masalah-masalah akan datang, dan kita perlu ada yang membuat organisation kepada mereka semua. Kalau itu adalah pemerintah, memang itu pekerjaan pemerintah.